Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Surau Al-Jawahar, timbalannya ahli jawatan kuasa Surau Al-Jawahar, tuan-tuan haji dan juga puan-puan hajah, bapak-bapak dan juga ibu-ibu, abang-abang dan juga kakak-kakak sekalian, yang saya doakan mudah-mudahan diberkati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan segala kesyukuran kita panjatkan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita diberikan kesempatan untuk bertemu pada kali ini, dan mudah-mudahan kesempatan ini kita dapat lalui bersamanya di hari-hari akan datang, dan mudah-mudahan dalam setiap kesempatan pertemuan kita dapat kita isi dengan perkongsian ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita kongsikan ini dapat kita sama-sama manfaatkan dan juga kita dapat sama-sama sebarkan, kerana ilmu itu perlu dimutalaah. Mutalaah ni maknanya perlu diulang-ulang dan juga perlu dimurajaah, perlu dirujuk-rujuk. Rujuk itu kadang-kadang dia ada update, jadi murajaah ni dia update sebab ada perkara yang perlu ditambah. Mutalaah, mutalaah ni bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu tak ada perkataan mutalaah. Dalam bahasa Melayu tak ada, tapi dalam bahasa Jawa ada. Dia dalam bahasa Jawa dia tili'i. Dia tili'i tu bahasa Jawa kan. Dia menili'i bapak dia. Dah tilik belum? Tilik kan? Tili'i tu tola'ah lah. Mentili'i. Mesti tili'i. Tili'i tu maknanya dalam bahasa Melayu bertanya kabar. Dalam bahasa Arab mutalaah tu maknanya bertanya kabar lah. Jadi bahasa Jawa bapaknya ditili'i, bapaknya ditanya kabar. Dalam itu bahasa Jawa lah. Jadi dalam bahasa Melayu maknanya bertanya kabar. Jadi mutalaah ni adalah satu perkara yang diperintahkan oleh baginda Nabi SAW supaya kita dapat menambahkan lagi ilmu kita dan mengulang-ulang ilmu kita yang telah pernah kita dulu baca dan ataupun pernah kita dulu kaji. Dan pada hari ini saya nak membacakan satu hadis dan mengambil pengajaran daripada hadis yang bertajuk penyakit umat-umat terdahulu. Tajuk hadis saya adalah penyakit-penyakit umat-umat yang terdahulu. Hadis ini hadis riwayat daripada Hakim dan dia sahih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayusibu ummati daul umam, akan menimpa umatku penyakit umat-umat yang terdahulu. Sayusibu ummati daul umam, akan menimpa umatku penyakit-penyakit umat yang terdahulu. Faqalu, dan mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa madaul umami, apakah dia penyakit umat-umat yang terdahulu? Qala, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-asharu, iaitu al-asharu. Al-asharu adalah terlalu banyak bersukaria. Terlalu banyak bersukaria. Jadi tuan-tuan, kita sebelum saya mengupas perkataan bersukaria ni, saya ingin membincangkan tentang umat Islam, syariah Islamiah, dia menjaga 5 perkara. Satu, Islam menjaga akal. Kita tengok sukaria itu, terlalu banyak sukaria. Tapi kalau sukaria itu dapat menenangkan akal, kerana kita mungkin stres dengan kerja, stres dengan dunia, maka perlu sukaria. Jangan kita kerja je, pecah kepala nanti.
Jangan kita kerja aja nanti putus urat yang ada kat kepala kita ni, akhirnya kita kena stroke ataupun sakit jantungan, ya. Putus urat jantung, sumbat. Sebab apa? Sebab stres. Sebab tu pentingnya sukaria, kerana ketawa itu adalah senaman jantung, ya. Jadi pentingnya sukaria. Kalau dia sukaria yang ada manfaat, maka itu adalah menjadi sesuatu yang bagus. Islam menjaga apa lagi? Islam menjaga keturunan, ya. Apakah sukaria itu dapat merapatkan lagi hubungan suami isteri? Kalau merapatkan lagi hubungan suami isteri, bapa dengan anak, maka itu adalah dituntut, ya. Itu maksudnya sukaria dalam keadaan merapatkan hubungan suami isteri ataupun keluarga. Yang ketiga, Islam menjaga Islam menjaga akal, Islam menjaga keturunan, Islam menjaga harta, ya. Jadi sukaria itu apakah menggunakan harta yang haram ataupun menggunakan harta yang halal. Kalau menggunakan harta yang haram tak boleh, ya. Ataupun menggunakan harta yang berbahaya, ini pun tak boleh. Sukaria dengan, contohnya apa, dia bersukaria dengan menggunakan senaman yang ekstrim, ya. Menggunakan papan anjal ekstrim, ya. Sukaria dengan panjat bangunan yang tinggi-tinggi, akhirnya jatuh. Berapa banyak tiktoker sukaria tu jatuh ke daripada jambatan, ya, jambatan. Maknanya sukaria tu boleh sukaria, tapi tengok sukarianya itu, ya. Apakah menyebabkan harta itu harta yang haram, ataupun harta yang berbahaya, ataupun harta yang bukan sepatutnya. Tapi kalau harta tu harta kita, ya, dan harta itu juga bagus untuk digunakan sebagai barang untuk kita merapatkan hubungan, dan harta itu juga memang merupakan harta yang boleh mendatangkan manfaat, maka kita diharuskan. Yang keempat, Islam menjaga akidah, ya. Jadi sukaria itu, apakah sukaria itu melalaikan akidah? Yang tak bolehnya sukaria yang melalaikan akidah, ya, ya. Bersukaria di luar, ya, kerana dia nak melihat sesuatu show atau sesuatu pertandingan sehingga dia meninggalkan solat, tu. Ataupun sehingga dia terpaksa terlibat dengan kumpulan-kumpulan yang boleh mencemarkan agamanya, ya. Maka sukarianya itu tengok, ya, kalau dia berada di kumpulan yang boleh mencemarkan akidah dia, ya, walaupun terlihat dari jauh seolah-olah macam suatu yang sufi, tapi rupanya akidah tu akidah yang menyeleweng, ya. Itu maksudnya, ya, sukaria tu mesti ada 5 perkara, ya. Islam menjaga apa lagi? Yang terakhir, Islam menjaga harta, keturunan, ya, akal, apa lagi? Islam menjaga harta, keturunan, akal, akidah, dan Islam menjaga nyawa, ya. Akidah tadi tu saya dah kongsikan, dan yang kelima, Islam menjaga nyawa. Apakah sukaria kita itu boleh menyebabkan nyawa? Maka kalau sukarianya itu boleh menyebabkan nyawanya terancam, maka haram. Contohnya tengok wakil kita lah. Contoh saya ada anak kecil, contoh, ya. Sehingga saya ada anak kecil, tiba-tiba saya pergi ke tempat yang berbahaya, ada gelongsong lah, ya, kolam renang lah, ya. Maka tempat yang saya pergi itu bagi saya tak boleh, bagi orang lain mungkin boleh. Jadi kita tengok juga, ya, Islam menjaga nyawa, ya. Maknanya kat situ pentingnya nyawa. Maka kalau 5 perkara ni kita dapat jaga, maka alhamdulillah, maka kita tak termasuk dalam golongan orang yang melampaui ataupun disebut oleh baginda Nabi SAW ataupun al-asharu, orang yang suka bersukaria. Jadi Islam jaga 5 perkara tadi, tuan-tuan, ya, al-asharu, iaitu jangan terlalu sangat bersukaria. Umat-umat terdahulu bersukaria sehingga kan dalam sukarianya itu merosakkan akal. Apa contoh? Minum arak, ya, minum arak. Yang kedua apa dia? Pelakuan hubungan terlarang, ya, sehingga kan kadang-kadang mereka terlanggar keluarga sendiri, ya. Dan satu dah melanggaui akal, kedua dah melangkaui keturunan,
Ketiga, melangkaui harta. Harta yang mereka dapat adalah hasil rampasan, ya, hasil rompakan, ya. Yang keempat, dah terang-terang mereka ni tidak beragama dengan agama Islam. Yang kelima lagi, Islam menjaga apalagi akidah, ya. Maka kat sini tak ada akidah, maka haram, ya. Akhirnya Allah Ta'ala merosakkan, memusnahkannya. Atau mereka asalnya beriman, ya, sebagai contoh umat Nabi Lut alaihissalam beriman, tapi mereka sukaria mereka sehingga mereka mendatangi kaum sejenis. Jadi kat situ ada gangguan daripada sudut apa, tuan-tuan? Daripada sudut akidah, dari sudut keturunan. Sepatutnya yang kat situ nampak lah, ya, kita tengok lah, mana kalau kita jaga 5 ni, maka bolehlah sukaria, ya. Islam jaga harta, maknanya kalau kita sukaria kita tu tak sampai peringkat membazir. Tapi kalau tuan-tuan nak sukaria pergi ke Cameron Highland, tak, memang 100 ringgit pun tak cukup lah, tengok tempat lah. Kalau tuan-tuan nak sukaria majlis kahwin, sewa dewan aja pun dah 25,000, kan. Itu tengok keadaan wakilnya lah. Itu tak, pada saya itu tidak membazir. Kat situ memanglah kat situ memang proses pembiayaan untuk majlis kahwin memang sebegitulah harga dia, ya. Sukaria juga tu, tapi yang dibenarkan, mana yang wakilnya memang begitu. Jadi 5 perkara tu sukaria. Jadi tapi itu je senang, kita nak ukurnya, kita tengok 5 perkara, ya. Kemudian kata Nabi SAW, penyakit yang kedua yang akan mengenai umatku adalah al-bataru. Al-bataru ini maknanya adalah terlalu bermewah-mewahan, ya. Terlalu bermewah-mewahan, ya. Kalau terlalu bermewah-mewahan pun sama juga 5 perkara, ya. Jaga harta, kalau mewahnya itu memang daripada rezeki yang halal, maka tak jadi masalah. Mewahlah macam mana sekalipun. Janji kita tahu tahapnya kita, ya. Mewah berjuta-juta pun pada saya tak ada masalah. Janji kita pandai bayar zakat harta. Maknanya dalam Islam tak ada had kekayaan dia, ya. Tapi yang bahayanya bermewah-mewah-mewah, terus gitu je. Dia tak peduli tentang hubungan dia dengan orang miskin. Tapi kalau dia mewah, cukup tahun, cukup bulan Ramadan, dia bersihkan harta dia dengan bayar zakat harta. Tak apalah, kata rugi-rugilah, janji aku puas hati, aku nak bayar zakat, nak zakat harta. Ni barulah pada ketika itu dia rasa mewah dia tu ada bahagian untuk orang miskin. Itu satu. Yang kedua, bermewah-mewahnya itu, ya, tidak mengancam nyawanya, ya, maknanya tidak memeningkan kepalanya, ya. Kalau bermewah akhirnya akalnya menjadi masalah, maka pun tak boleh juga, ya. Bermewah-mewah juga dikaitkan dengan menjaga keturunan, ya. Mana bila dalam keadaan kita bermewah-mewah, pastikan anak-anak kita dan keluarga kita dapat harta, dapat nafkah, ya. Maknanya kalau contohnya macam saya, ada mak, saya pastikan saya bagi nafkah kepada mak saya. Saya pastikan saya bagi nafkah kepada isteri saya. Saya pastikan saya bagi nafkah kepada anak-anak saya. Saya pastikan saya bagi nafkah kepada orang yang berada di bawah jagaan saya. Saya pastikan saya bayar zakat harta. Saya pastikan saya bayar zakat fitrah. Maknanya begitulah. Saya pastikan, ya, kerana saya ini memang kaya, saya kena pastikan tiap-tiap tahun saya mesti berkorban. Sebab orang kaya ni dia berkorban. Kena kata Imam Syafi'i, dituntut kena korban. Jadi kalau kata Imam Syafi'i, kalau dia kaya dia tak nak berkorban, jangan bercampur dengan orang, dengan aku. Kata Imam Syafi'i, jangan duduk dengan saya. Kata Nabi pernah bersabda, kalau ada orang kaya yang tak mau membuat ibadah korban, jangan berada di kalangan aku, pergi jauh-jauh, aku tak suka tu muka dia. Begitu kata Nabi. Jadi kalau kita ada simpanan RM700 setahun, kena buatlah satu bahagian, paling-paling satu bahagian lah, kan. Maknanya ada buat juga,
Ada setengah orang dia kata tahun ni buat, tahun depan tak buat, tahun ni buat, dia gila-gila. Tak, kalau boleh tiap tahun kena buat. Siapa lagi tuan-tuan? Kalau kaya, bantu orang-orang susah. Paling kurang pun kita pergi ke umrah dan sebagainya. Itu maknanya mewah yang dibenarkan. Tapi kalau kat sini bersuka bermewah-mewah, maka maqasid syariah tak terjaga, maka insya-Allah bala Allah Taala akan datang. Tapi kalau dia jaga maqasid syariah, dia jaga hartanya dengan zakat dan juga berkorban, dia jaga keturunan dia pastikan anak-anaknya, isterinya dibelikan gelang emas. Wah, kan ikut kemampuan lah, belikan gelang yang berat tu, yang sampai leher ni melunduk tu, macam ni macam nak terputus kan. Gelang harga dia sampai 5 kilo kan, gelangnya 5 kilo. Bayangkan, gembira ibu-ibu ni saya cakap, belikan bapak-bapak ni banyak duit ni, belikan saja, insya-Allah nanti Tuhan bagi panjang umur. Sebab apa? Sebab kalau kita menjadikan isteri kita ini mewah, Allah Taala akan mewahkan kita. Yang kita mewahkan adalah isteri kita, bukan orang lain. Jadikan keluarga kita kecukupan, anak-anak kita kecukupan kalau adik yang masih belajar lagi. Maksudnya kat situ. Itu dari sudut apa? Dari sudut keturunan. Dari sudut nyawa, maknanya nyawa ni maksudnya kita jagalah, maknanya kita jaga nyawa-nyawa, supaya sihat sejahtera. Yang kelima, jaga akidah. Kalau boleh, harta kita ni boleh membantu. Kalau ada orang dek kerana miskin, dia jumpa kita, lepas tu kita abaikan dia, maka dek kerana dia miskin, dia tak solat. Dia jumpa kita, atau kita tahu dia itu susah, dek kerana dia miskin, dia dipujuk oleh orang Kristian atau orang Hindu atau orang Buddha masuk agama dia, maka kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala dek kerana miskin. Kadang-kadang begitulah, kadang-kadang begitu. Jadi kita kena usahakan jangan sampai harta kita ini tak bermanfaat untuk akidah. Maknanya begitulah, akidah. Yang kelima, Islam menjaga akal, maknanya dengan kemewahan ni tadi, akalnya akan bertambah sihat, maknanya tidak dibelikan barang-barangan yang melalaikan, maksudnya rumahnya itu tidak dibesarkan lagi dengan TV-nya, kadang-kadang bila dah kaya ni macam-macam jenis hiburan ada dekat dalam rumah, akhirnya akal dah teruk dah, satu ayat Quran pun tak ada, dibelikan barang-barang yang melalaikan akal, perhiasan-perhiasan, apa lagi, hiburan-hiburan, game yang jenis sangat update dan sangat upgrade. Sekarang ni game sekarang ni tuan-tuan, dia boleh buat kat rumah, dipasang aja kat muka kita ni, kita macam berada dalam peperangan tersebut. Rupanya kita dalam bilik je, tapi kita rasa kita kat hutan tengah perang. Itu merosakkan akal tu. Dia punya penat tu macam dia pergi kebun betul, padahal kat rumah je, macam dia naik bukit betul. Itu rosakkan akal tu. Daripada satu sudut okey, tapi satu sudut kita sebagai bapa melihat, anak aku satu hari kat dalam bilik, pada dia dah puas dah, tapi rosak akal dia sebenarnya. Pada dia dah jumpa dah pengalaman-pengalaman kat kebun, tapi pengalaman-pengalaman kat kebun, pengalaman-pengalaman kat peperangan, pengalaman-pengalaman di padang tempur itu dia dapat dalam keadaan maya. Kalau tuan-tuan kita pergi kursus menembak ke apa, memang menembak betul kan, dengan badan kita baring, dengan tanah, dengan berpeluh kena matahari. Kalau yang game-game yang merosakkan ni, dia tak macam itu. Dia dipasang saja dekat muka kita, seronok ketagih. Masuk pukul 8 pagi, buka je tu pukul 5 petang. Itu pun sebab apa? Sebab lapar. Bila buka je, mama masak apa? Contohlah,
ayah masak apa, itu je. Lepas tu dia makan lagi, dia masuk lagi bilik, itu bahayalah. Ya, kalau burger macam ni maka akal dah rosak, ya, akal dah rosak. Ya. Sebab tu dalam mewah-memewah kena jaga tu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga kata Nabi SAW, penyakit umatku yang akan merosakkan penyakit umat terdahulu yang akan merosakkan umatku adalah, yang ketiga kata Nabi adalah suka mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Dia sama macam mewah-mewah lah tadi. Sebab itu tuan-tuan, pada hari ini banyak banyak TikToker ataupun penasihat wang ataupun konsultan kewangan ataupun motivasi kewangan, semuanya bicara tentang bagaimana nak menggandakan duit, ya. Sehingga kan ada di kalangan mereka ni yang bergelar jutawan dalam usianya yang muda, ya. Mungkin belum 20 tahun sudah bergelar jutawan pertama sudah mengumpul 1 juta pertama. Ada, ya, ada yang memberikan pengalaman mereka, ya, dengan caranya mereka menjadi pegawai pemasaran dalam TikToker, dengan mereka mencari cara kerja cara kerja berpendapatan tinggi, ya, maknanya cara macam mana kerja berpendapatan tinggi. Tapi itu cara yang baik lah. Tapi bila dah menjadi kebiasaan, ada setengah orang dia akan menjadi ketagih untuk mengumpul duit, mengumpul harta, ya. Kadang-kadang sepatutnya dia dah sebagai satu peringkat, dia dah sepatutnya berehat, tapi dia masih lagi mengumpul harta, ya. Jack Ma pun sendiri pernah memberi nasihat, tuan-tuan. Jack Ma, tuan-tuan kenal Jack Ma kan, pakar kekayaan orang Cina kan. Dia cakap ketika usia 1 tahun hingga 7 tahun kita berada di bawah penjagaan ibu bapa, 7 tahun sampai 20 tahun kita belajar, 20 tahun sehingga 30 tahun kita mula bekerja di bawah orang, menuntut ilmu, merasa pengalaman yang mencabar dan sebagainya. Dan 30 tahun sampai 40 tahun, pada ketika itu kita berusaha bersungguh-sungguh untuk bekerja, ya, dengan orang. Dan kalau waktu itu kita jatuh, kita pun tak ada masalah. 30 hingga 40 tahun, 40 hingga 50 tahun, pada waktu tu dicadangkan kita sudah ada perniagaan sendiri, sudah ada kehidupan sendiri, maknanya sudah ada pekerjaan sendiri. 50 tahun kita dah ada staff ataupun pekerja yang bekerja di bawah kita untuk meneruskan bisnes kita. 60 tahun kata Jack Ma, stop daripada membuat apa-apa pekerjaan, mainlah dengan cucu anda. 60 tahun. Jadi 60 tahun tu, jadi kat sini abang-abang saya kan umur ramai banyak dah 60 tahun kan. Jadi 60 tahun main dengan cucu, ya. Betul tanya saya, cucu pun dah tua kan. Cucu pun dah tua-tua kan, tak ada cucu. Cucu-cucu pun dah besar dah, nak main dengan cucu macam mana? Kalau cucu-cucu dah besar pun, tapi dah pasti dah berhenti daripada memikir, berehat. Tapi kerjalah. Kerana sekarang orang dia bekerja ni sebab bukan tak ada duit, tapi dengan cara bekerja ni lah, ada setengah orang ni dia dapat berkomunikasi, dapat bersosial, ya. Ada setengah orang ni dengan cara kerja dia dapat jumpa orang. Kalau duduk kat rumah je badan sakit-sakit, saya faham, tak apa. Tapi istilahnya begitulah. Ini Jack Ma punya nasihat saja, tuan-tuan. Maknanya begitu, maknanya dalam kehidupan kita ni maknanya begitu. Maknanya nak mengatakan kita ni taklah kumpul duit sampai bila-bila. Ada tahapnya kita dah bersyukur dengan apa yang ada, dan kita berterima kasih dengan apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Mungkin pada waktu tu kita lebihkan pada amal yang membawa kepada akhirat, ya. Bukan bermakna kita tak percaya dengan kematian itu datang pada waktu muda. Kita percaya, tapi apabila usia kita dah 60 tahun, mungkin pada waktu itu, mungkin kalau kita ada anak pun, anak kita pun dah besar-besar dah, tuan-tuan. Bapak pun dah anak dah besar dah, anak-anak pun dah boleh bantu. Kita pun makan pun dah tak berapa nak banyak, lebih puasa daripada makan, saya kira, ya. Banyak puasa, saya ingat satu minggu tu paling-paling 2 hari, ya. Paling-paling pun minuman ni tu pun 1 je, ya.
Mungkin orang dia dah kembali kepada makanan yang lama, dah suka makan ubi, keladi pun dah okey, sebiji pun dah okey, roti, makan pun makan sekali, makan pun makan yang tak berapa nak hardcore kan. Macam zaman sekarang ni hardcore, pedas kan, makanan Korea pedas, pecah bibir ni, pecah tekak ni kalau tuan-tuan makan kadang-kadang. Itu hari saya makan ramen, wah Allah, pecah mulut saya. Ni pun ada kesan lagi sebenarnya. Itu macam sakit tekak. Makan ramen roti mie ramen Korea pedas. Tak makan dah bayar. Jadi makan jugalah. Pedas telan juga. Tapi gini kan. Rasa ni dah seminggu lepas rasa lagi ni. Macam tak tahulah tonsil ke apa, tapi macam pedas tahan aja, cakap ni pun tak apa nak sedap. Sebab apa? Makan ramen. Nelan pun macam sakit-sakit, pedas sangat. Saya makan juga kan. Kalau anak saya lah biasa je. Saya tanya okey tak? Okey ya. Aku pula yang tak okey kan. Tapi itu anak muda zaman sekarang, dah susah dah sukar nak mengunyah yang keras-keras. Jadi mungkin kurang sikit. Jadi kat sini Allah Ta'ala memberikan kita, Nabi SAW memberikan kita satu guideline, kerana umat terdahulu ada yang macam ini, yang suka mengumpulkan harta sampai dicabut nyawa oleh Allah Ta'ala pun masih lagi mengumpulkan harta. Jadi sikap mengumpulkan harta ni kena ada tahap. Kerana apa? Kerana mengumpulkan harta ni pun jaga 5 perkara. Satu, jaga harta. Maksudnya kalau ada hutang tu harta lah. Mengumpulkan harta kerana nak bayar hutang. Kalau dah tak ada hutang, harta kumpulkan juga tapi untuk ibadat. Dikumpulkan tapi niatkan untuk ibadat. Ataupun yang kedua, kumpulkan harta kerana untuk menjaga akidah. Contohnya apa? Bagi orang yang belum menunaikan fardu haji, kita akan berusaha mengumpulkan harta untuk tunaikan haji, tunaikan umrah. Ni kan, itu perkara tu memang melibatkan harta. Tahun ni berapa dah agaknya kan? Tak macam dulu. Umrah saja dah 10,000 kan. Itu pun harta tu. Satu kerana akidah. Yang ketiga, kita kumpulkan harta kerana keturunan. Kumpulkan harta kerana nak membiayai persekolahan anak. Persekolahan itu, persekolahan ini. Kena anaknya ambil kursus juru terbang. Berapa kosnya juru terbang tu? 1 juta entah. Dia punya lesen dia harga kan. Lesen mandu berapa ribu, mandu kereta. Kalau lesen juru terbang saya ingat kan juta kot, ratus ribu kot, 300,000, 400,000 ringgit. Kalau tak mesti ramai orang ada lesen kapal terbang kan. Jadi kapal terbang ni saya ingat lesen antara lesen yang paling mahal tuan-tuan. Jadi dekat sini kita dapat nilai, dapat melihat tentang Islam menjaga boleh mengumpulkan harta ataupun mengumpulkan harta kerana jaga akidah, jaga akal. Ni tuan-tuan pergi ke masjid untuk mendengar kuliah, memerlukan kenderaan, itu harta. Servis kereta, minyak, tiap-tiap hari ada kuliah, ada masanya tuan-tuan akan belajar, mungkin belajar ngaji, mungkin tempatnya jauh sikit, harta tu. Dia maksudnya kumpulkan harta kerana nak pergi kuliah. Mana niat kat situ maknanya ada punchline dia. Aku nak sembuhkan harta ni. Kenapa? Sebab saya nak pergi, ada ustaz, ada kadang-kadang ni, contohlah ni nak ceritalah, kadang-kadang ni ada ustaz daripada doktor-doktor daripada Mesir contoh, dibawa sanad hadis, sanad hadis matan arba'in. Itu macam saya semasa di Mesir ada sekali, namanya Dr. Ibrahim, dia bagi sanad hadis matan arba'in, tapi dia saya kertas ni saya lupa lah, tapi masa tu dia bagi menyeluruh je. Jadi saya kira saya tak anggap saya ni ada sanad lah. Jadi saya tak berani nak bagi sanad tu pada tuan-tuan. Tapi saya pernah, dia punya kertas tu saya lupa kan? Dia suruh isi sendiri. Lepas kita dibagi tu, kita akan dibagikan kertas supaya letak nama kita kat situ. Saya lupa nak letak dan saya terhilang.
Jadi tak dapat bukti lah. Ya, maksudnya sanad matan arba'in tu, ya, yang Imam hadis Nabi tu, ya, yang dimulakan dengan an Abi Hafsin anil Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likumrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasul. Itu sampai hadis 40 tu, ya. Tapi itu dah lama lah, ya. Jadi kalau kadang-kadang dia datang tu, baru-baru ni Syekh Ali Jumaah, Dr. Ali Jumaah datang ke, dia tak datang sini, datang ke mana? Selangor. Jadi ada setengah orang dia pergi kan, nak dapat sanad tu, ya. Apal tak apal nombor 2 pergi juga. Tak dapat sanad pun dapat barokah, dia pergi, ya. Benda tu perlukan duit tambang, duit minyak. Jadi niat kumpulkan harta tu sebab nak pergi ngejar ilmu. Ada macam kawan saya, dia muazzin, suara dia sedap. Dia dia jadi muazzin Masjid Bandar Barudah. Dia cerita dengan saya, kalau masa ada Syekh Ahmad Sudais, Sudais tu datang ke Kuala Lumpur, dia pergi sebab nak dengar dia azan. Ya. Nak dengar azan aja tu. Maksudnya dan ada muazzin Mekah. Maksudnya dia nampak lah informer tu, dia sanggup pergi lah. Maknanya dia minat. Benda tu maksudnya kalau kita kumpulkan harta, niat macam tu, okey. Ya. Pergi mana-mana ulama-ulama hadis, ulama-ulama nak berziarah, rapatkan silaturahim. Ada yang minat macam itu. Dia dikumpulkan harta, niatnya nak mendampingi ulama. Walaupun dia bukan ulama, tapi nak mendampingi ulama, maka insya-Allah hidupnya barakah. Jadi kat situ kalau kita tetap macam tu, maka rezeki kita insya-Allah Tuhan akan jaga. Maka kita tak anggap sebagai mengumpulkan harta. Dia sedang mengumpulkan harta, dibelikan emas, mengumpulkan harta, dibelikan emas, betul? Emas. Lalu simpan gitu, tak ke mana. Mana dia tak nampak dia punya bukaan dia, ya. Dan satu lagi yang kelima, iaitu maqasid syariah, kumpulkan harta kerana menjaga akidah. Akidah maksudnya niat nak menguatkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penyakit umat-umat terdahulu yang akan menimpa menimpa umatku adalah yang keempat, iaitu watana jushu fid dunya, iaitu suka tipu menipu dalam merebut harta benda dunia, ya. Menipu ni lain sikit lah, ya. Kita menipu ni kalau terdesak memang dibenarkan. Sebab tu ada istilah dalam Islam tipu sunat, kan. Jadi tipu ni kalau terdesak, kalau contohnya kita menipu dalam Islam pun, tuan-tuan, kalau kita menipu kerana nak menyelamatkan nyawa, maka dibenarkan, ya. Kita kerana menipu kerana menyelamatkan nyawa tu satu perkara yang memang nak kena jaga. Nyawa tu kena jaga. Katakan tuan-tuan berada di negara komunis, tuan-tuan ditanya, ini where are you from? If you talk to me you are from Malaysia, I will kill you. Okay, I'm not from Malaysia. Okay, go. Contohlah, kalau awak cakap saya awak dari Malaysia, kami tembak. Okay, contohlah. Maka kita cakap aku bukan Malaysia lah, kan. Sebab apa? Aku nak selamat. Bukan kerana kita tak, tapi menipu tu kerana kita nak jaga nyawa. Kecuali kalau kita ni kebal, ditembak tak load, okey lah, kan. Ini kan kita ditembak load. Menipu kerana jaga nyawa. Jangan jujur sangat, sebab kita nak jaga nyawa, ya. Menipu kerana kita nak jaga keturunan kita, ya. Jaga keturunan kita daripada dibuli ke, ya. Kita nak jaga anak isteri kita, ya, dan sebagainya, ya. Maka pada ketika itu kita boleh menipu lah. Kerana apa? Kerana menipu ni bukan semestinya. Tapi kalau menipu semata-mata kerana kita bertujuan untuk melakukan khianat, maka itu tidak dibenarkan dalam Islam, ya. Jadi menipu ni kalau menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga keturunan, menjaga akidah, ya, menjaga akal, maka dibenarkan dalam Islam, ya. Kita menipu, bila dia orang tanya, kita nak cakap dengan orang, kita ni berada di negara yang memang orang anti Islam. Tuan-tuan, ada setengah negara di dunia ni, kalau kita pergi tempat dia, kita tukar nama, ada.
Ya, kawan-kawan saya masa ada bekerja satu negara tu, dia tukar nama. Dia kata nama dia Muhammad, dia tukar John supaya dia mudah dan dapat kerja. Dia dululah ceritalah kan, kerja kedai bunga apa, kedai anggur dan sebagainya. Ni cerita lamalah. Ya, ada setengahnya dia akan cakap bila dia hulurkan ni apa, contoh dia hulurkan kasbut ke apa, dia tak cakap I'm Muslim sebab dia nak cover. Dia cakap itulah kan, tak minum arak lah kan, tak boleh minum lah. No, I'm not drink, saya tak minum. Sebab apa? Tak boleh masuk. Sebab apa? Not good. Itu sajalah. Jadi dia menjaga tu. Maknanya dia beralas, dia menjaga, beralas. Kerana kita gunakan akal kita sebab kita berada di kawasan yang tak selamat. Kalau di Malaysia ni kita selamat, insya-Allah. Mungkin di kawasan-kawasan yang di luar negara kita kena fikirkan dengan siapa kita kawan, dengan orang yang bagaimana, mungkin ada sengaja anti-Islam, Islamofobia, ya. Mereka mungkin nak bunuh kita apa sebagainya. Kita mungkin kena memikirkan apa yang baik. Sebab kita jaga akal kita, kita jaga akidah kita. Ya, tuan-tuan tengok di Spanyol di negara-negara yang ditindas oleh orang-orang bukan Islam, ada setengahnya dia terpaksa mengaku bukan Islam, ya. Padahal hatinya masih Islam, ya. Untuk apa? Untuk jaga nyawa mereka. Kerana nak jaga akidah dia kalau memikirkan aku boleh melawan, tapi aku ni siapa, dengan aku tak terdaya, dengan musuh aku ada senjata, kalau aku dibunuh semua, siapa yang akan mendirikan Islam di kawasan ni, ya? Jadi akhirnya dia pun declare I'm not Muslim, dalam arti aku masih Islam, ya Allah, I'm masih Islam. Okey. Jadi akhirnya bila orang tu dah tak ada, dia senyap-senyap menghidupkan Islam, ya, menghidupkan Islam dengan apa adanya, ya. Jaga sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Pada ketika itu dia tidak dibenarkan sembahyang Jumaat, ya, tapi bersyukur pada Allah Ta'ala, ya. Sebab apa? Nak jaga akidah. Sebab tu dalam hal-hal menipu, tapi kalau menipu semata-mata kerana untuk mencuri ataupun menipu kerana tamakkan harta, kerana nafsu, maka itu tidak dibenarkan. Jadi dalam hal-hal ni perkara yang dibenarkan, yang ada dibenarkan, ya. Dekat situ dibenarkan, tapi tidak semua boleh lah, ya. Ada kalanya kita terpaksa serahkan nyawa, ya. Sebagai contoh, kalau kehormatan kita terancam, bagi wanita yang kehormatan terancam, maka dia ada pilihan, dua-duanya betul, ya. Dia menjaga kehormatannya betul. Kalau dia buat sesuatu untuk masa depan dia pun, dia boleh dikatakan betul, kerana pada ketika itu dia memikirkan kemaslahatan dia, ya. Maslahah dia, ya. Dia boleh memikirkan maslahah untuk dia. Jadi yang keempat apa ni? Tabaghudhu. Tabaghudhu, iaitu yang keempat, iaitu yang kelima, maaf, kata Nabi SAW, penyakit umat terdahulu yang akan menipu umatku adalah, yang kelima adalah tabaghudhu, iaitu sering marah-marah, suka marah-marah. Kita ni marah, dalam hadis kan disebut dia marah, seseorang itu akan mencapai halawatul iman apabila dia merasa Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai daripada dia mencintai dirinya. Yang pertama. Yang kedua, dia tak nak terjebak di dalam melakukan suatu perkara yang melanggar perintah Allah, sebagaimana dia takut dirinya dicampakkan ke dalam api neraka. Itu dia. Maknanya kat situ dia takut, aku dicampakkan ke neraka, jadi aku takut nak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Itu orang yang petanda seseorang yang telah mencapai halawatul iman. Jadi marah-marah ni Nabi pernah sebut dalam hadis, la taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah-marah, nanti kamu akan dapat syurga. Ni, ya, la taghdab walakal jannah, ya. Jadi tabaghudhu ni marah-marah. Marah-marah ni dia tak kira taraf kedudukan orang, ya. Tak kira lah sama ada yang muda ataupun yang berusia, sama ada yang sehat ataupun yang sakit.
Kadang-kadang orangnya sehat tapi kuat marah, ya. Mungkin faktor penyakit pun dia juga, ya. Jadi marah-marah ni adalah umat yang penyakit yang akan menimpa umat Nabi Muhammad, dan memang berlaku pun zaman kita ni marah-marah, kan. Ada setengah orang ni memang marah-marah, ya. Dia marah isterinya, isteri marah suaminya. Kalau ada setengah orang ni kalau satu hari tak marah, bukan dia lah, ya. Saya ni dulu ada bos saya lah, kalau satu hari dia tak marah saya pelik, kan. Tak marah macam kan, rasa kalau dia tak marah tu tak seronok. Mula-mula kalau dia marah takut, seram, tapi lama-lama kalau dia marah ni lucu, kan. Asal dia kalau dia marah muda, dia boleh marah ni, yang dimarah kita, lama-lama kita dia dah keras lah, kan. Jadi dia marah dia jadi lucu kita ni, seronok kalau dia marah-marahan, rasa terhibur, ya. Kalau apa kadang mata terbeliak kan, tapi kita gembira. Satu hari dia tak marah, dia tanya, bos kenapa tak marah? Sakit, rupanya sakit urat. Jadi saya urut-urut dia sehat, marah-marah pula, dah sehat marah-marah. Lepas tu saya cakap dia, nyesal lah urut kau bos. Ni cerita lama, alhamdulillah sehat lagi lah bos saya tu, kan? Tapi dia dah pencen lah, kan. Jadi marah-marah, ya, marah-marah. Tapi marah-marah ni sebenarnya satu kekuatan, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, orang marah-marah. Sebab itu pemain-pemain rugby, ya, dia menang ni antaranya marah. Tuan-tuan pernah tak kenal tak satu peninju namanya James Douglas, James Buster Douglas. James Buster Douglas ni pada tahun 1990 dia telah berjaya meng-KO kan Mike Tyson. Pada waktu itu Mike Tyson 37 KO, 0 loss. 37 perlawanan tak pernah langsung pun dia tumbang. Itu Mike Tyson. Padahal pada waktu itu umur James Buster Douglas ni 29 tahun, Mike Tyson 23 tahun. Mike Tyson waktu itu dikelar pada The Mike King Tyson. Memang hebat. Pada ronde pertama Mike Tyson menguasai, sehinggalah di ronde ke-8 Mike Tyson menjatuhkan 2 kali James Buster Douglas, dan di ronde ke-10 James Buster Douglas akhirnya telah menjatuhkan Mike Tyson. Apakah rahsia di sebalik kejayaan James Buster Douglas ni, tuan-tuan? Rupanya di sebalik kejayaan James Buster Douglas ni, menyebabkan dia punca dia menang, dia jatuh, dia bangkit. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana dia marah. Mak dia sebelum perlawanan, mak dia sakit. Dia tidak ada pembiayaan untuk mengubati mak dia, mendiang mak dia. Akhirnya mak dia meninggal tanpa dibiayai oleh siapa-siapa. Akhirnya dia menjadi marah. Dia memikirkan duit ni sangat penting. Akhirnya dia berjuang bermati-matian, walaupun dia dah 2 kali jatuh dah. Waktu tu Mike Tyson berumur baru 23 tahun. Memang waktu tengah kehebat dia, tapi ditambah dengan keberanian dan sifat marah James Buster Douglas tu, akhirnya di ronde ke-10 Mike Tyson tombang dengan tombangan KO. Ya, tak boleh bangun masa tu. Walaupun pada sebelum tu dia dah 2 kali jatuh, tapi dia bangun. Tapi setiap kali dibangun, yang ke-9 dibangun. Dah lama lepas tu, dah tua sekarang ni. Bila satu hari ada sesi temu bual dengan Mike Tyson komplain, sepatutnya kau kalah tu, kau tengok yang ke-9 kau baru bangun. Aku tengok pengadil tu berat sebelah kat engkau. Tapi tak apalah, benda dah lepas lah kan. Mike Tyson pun dah tua. Tapi penyebab dia menang adalah marah. Dia marah tu menghasilkan tenaga, ya. Dia marah kerana pada ketika itu mak dia meninggal tanpa dibiayai, ya, seorang ibu. Kita pun dengar kisah ni pun sedih lah, ya, sebab seorang ibu, ya. Sebab ibu ni saya pun sedih, ya. Sebab itu kadang-kadang, ya, menyebabkan kita rasa marah dan bersemangat untuk berusaha mencari duit dan juga dana untuk menyayai ibu kita yang mungkin keluarga kita yang tengah sakit. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian,
Jadi saya kira dah masuk azan ya. Jadi insyaAllah kita akan bertemu di bulan hadapan, sambung lagi dalam tajuk hadis-hadis yang lain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana fil khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.